motosikal. Yang kedua, berhubung dengan apa dikatakan hassle to immigration di lapangan terbang. Itu saja Datuk untuk. Jadi soalan-soalan yang lain tu sebenarnya tidak termasuk dalam bahasan ini. Minta maaf, saya akan sebut secara jelas ya. Dia tak perlu dijawab dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya jawab juga. Sebab kesian tengok kawan-kawan berdiri lama-lama sangat cakap. Yang hormat, beginilah soalan yang semua sebut. Subang dah sebut, Menteri dah jawab kata dia. Soalan 2 passenger daripada Iran tu. Juga PJ Selatan dah kata pun itu jawapan dia. Ada lagi seorang lagi yang hormat sebut juga. Jadi kalau saya lihat peraturan, suatu pertanyaan yang telah diberi jawapan tak payah jawab lagi. Itu peraturan, ya. Jadi saya sebagai bekas duduk kat atas sana tahu peraturan ni. Kena bagi tahu juga yang hormat. Tak perlu jawapan lagi. Jadi saya jawab secara benda lain, bukan untuk menafikan ataupun mengesahkan apa yang menteri jawab. Ya. Secara umumnya Jabatan Immigration untuk melanggar sistem Interpol telah diteliti oleh kementerian. Kementerian berpandangan bahawa kaedah melanggar secara terus dengan sistem tersebut tidak memberi pulangan yang terbaik. Ini kerana selain dia melibatkan kos yang tinggi, itu untuk melanggar. Kos yang tinggi, dia juga perlu diintegrasi dengan sistem yang ada. Yang digunakan pakai oleh pihak JIM. Jadi kalau penjelasan kepada statement ini ialah begini. Kalau kos melanggar itu satu kos dan kos untuk memakaikan sistem itu satu kos, dia 2 kos dah. Kalau satu kos lagi untuk menggantikan semua sistem yang telah dipakai oleh pihak JIM di semua lapangan terbang di seluruh negara sekarang, itu satu kos yang begitu besar sudah. Perlu kita ambil kira. Jadi dalam keadaan demikian, pihak kementerian telah memikirkan supaya kita perkenalkan satu sistem iaitu Advanced Passenger Screening System, APSS, di mana sistem tersebut berupaya untuk membuat saringan awal yang akan digunakan terhadap semua penggambaran yang akan memasuki sempadan Malaysia. Pengembara APSS juga akan dapat membantu JIM dari segi memberi amaran awal kepada JIM bahawa pihak berkuasa dapat mengenal pasti pengembara yang berisiko tinggi. Dan APSS juga memberi respon yang cepat dari pangkalan data yang telah diintegrasi seperti Interpol, Lost and Stolen Passport dan APAC, Regional Movement and Alert System, RMAS. Kementerian bercadang mengguna pakai sepenuh sistem APSS tersebut menjelang Jun 2014. Mengikut maklumat yang diperolehi, bilangan negara yang melanggar dan mengguna pakai secara sepenuhnya sistem Interpol adalah sekitar 70 buah negara. Jadi yang berhormat dia begini yang hormat. Apa yang berlaku? Apabila seseorang menggunakan pasport yang dibeli ataupun pasport palsu daripada luar negara, dia pertama kali memasuk ke negara kita, biometrik kita melihat matching dia, thumbprint, di-match dengan muka dia. Walaupun dalam sudut dia tahu yang pasport itu adalah palsu, dia bukan orang yang dibutirkan di dalam pasport, tetapi as far as kita punya machine, biometrik kita, orang dan gambar tu adalah orang dalam detail dalam pasport tu. Apa dia kalau masuk sekali tu, itulah orang dia dan itu juga pasport dia guna pakai, itu orang juga yang keluar. Melainkan orang tu dah pernah masuk ke sini menggunakan pasport lain dahulu dan butiran yang sama, baru dia boleh mengecam. Melainkan dia ada sistem perhubungan dengan pihak Interpol Data System ataupun pengenalan Advanced Passenger Screening System ini kita perkenalkan. Sebab Advanced Screening System ini ada mempunyai data maklumat berhubung dengan pasport-pasport yang hilang dan di-match dengan muka-muka orang yang mengguna ataupun
simpan dalam pasport tersebut. Itulah apa yang berlaku pada kemasukan dua orang ni. Kenapa dia tidak didapat dikecam. Bagi jalan ya, Mat. Ya, Mat. Ya, baik. Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya, kalau bolehlah, saya nak minta Timbalan Menteri ini memberikan angka dia lah, untuk mengatakan bahawa ianya terlalu mahal, dan sebagainya. Lepas tu, pada masa yang sama, kita pun nak belanja juga untuk nak upgrade kita punya sistem yang sedia ada. Maka, apakah perbandingan kos penggunaan sistem Interpol yang keseluruhannya dan berbanding dengan sistem yang kita nak upgrade, yang kita nak perkenalkan sendiri, tetapi yang mempunyai akses kepada pengkalan data Interpol. Ya, ini yang saya faham lah. Ya, maknanya apa yang kita nak lakukan ialah kita nak upgrade sistem yang kita sedia ada, tapi sistem yang kita ada bila dah di-upgrade ni, akses kepada pengkalan data Interpol tu masih kita akan dapat lakukan. Ya. Pasal kenyataan bahawa terlalu mahal, kita tak tahu apakah yang dikatakan terlalu mahal itu, dan nak bandingkan pula dengan yang kita nak buat yang mungkin kita tak yakin sejauh mana ianya keberkesanannya. Ya. Kerana bagi saya yang terpenting ialah akses kepada pengkalan data Interpol itu yang di-upgrade, dan dengan sendirinya kita boleh mengesan sekiranya ada mana-mana pasport nombor yang telah dilaporkan sebagai dicuri ataupun hilang, yang diguna pula oleh mana-mana penumpang. Ya. Selalu saya rasa kalau boleh minta Timbalan Menteri memberikan jawapan yang lebih precise lah. Ya. Terima kasih. Ya, Mat. Saya nyambut baik soalannya, Mat. Dan saya bersetuju dengan apa yang Mat cakap. Tapi Advanced Passenger Screening System ini juga di-link dengan Interpol, Mat. Makna dia, apa yang Muhammad dah kehendaki di Dewan ini, dicadang di Dewan ini, supaya kita punya sistem di-link dengan Interpol punya data base, akan dilaksanakan menerusi Advanced Passenger Screening System ini. Jadi daripada sudut keuangannya, Datuk Yang Tua, saya belum boleh menjawab. Kerana saya bimbang perundingan di antara kerajaan dengan pihak yang memperkenalkan sistem ini supaya diintegratekan, bukan saja Interpol, selagi-lagi ada maklumat berhubung dengan kehilangan pasport dan sebagainya, akan dilink up dengan sistem ini, belum lagi kita dapat. Dan cara pembayaran itu, adakah kerajaan yang akan bayar ataupun dia dibuat secara macam penswastaan. Penswastaan ni sistem dia ialah mungkin kita passenger yang masuk ke Malaysia tu kena bayar berapa kos dia dan sebagainya, supaya mengurangkan kos kepada kerajaan, tetapi passenger yang masuk ke Malaysia ini akan membayar sendiri kos kemasukan mereka semasa membeli tiket umpamanya. Sistem ini ialah masa dia membeli tiket, bila tiket dah isu pada dia kata nak datang ke Malaysia, pada ketika itu sistem ini akan dilaksanakan dan akan screen dia punya latar belakang, dia punya keselamatan dan sebagainya. Terima kasih, Datuk Musi. Cuma saya nakkan jelasan daripada kerajaan tentang yang diumumkan tadi soal Advanced Passenger Screening System ataupun APSS. Saya jadi bimbang bila Bapak Menteri menyatakan bahawa kemungkinan ada swasta yang akan terlibat dan sebagainya. Kerana saya percaya APSS ni, kalau betulnya pengkalan data yang boleh semak criminal background dengan izin dan sebagainya, ini membabitkan security ataupun keselamatan. Apatah lagi pasca ataupun post MH370 ini, kita menekankan soal keselamatan yang bukan sedikit kos dia, malah kita terpaksa berhadapan dengan risiko yang besar. Sebab itu saya ingin tanya Bapak Menteri ini, saya inginkan penjelasan. Saya difahamkan, kalau mengikut pembacaan saya, bahawa APSS ini dilancarkan as a pilot project by the Immigration and Checkpoints Authority of Singapore. Dan saya percaya kalau itu berlaku, bermakna kerajaan Singapura sudah pasti ada beberapa penilaian terhadap program ini. Apakah kerajaan mengambil iktibar ataupun membuat kajian perbandingan supaya APSS ni kita boleh kurangkan kos
dalam masa kita tidak swasta ke mana syarikat, biar kerajaan take control kerana ini membabitkan soal security. Terima kasih. Baik, terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tambahlah daripada apa yang telah disebut oleh Bukit Katil. Saya merasakan bahawa persoalan keselamatan ini memang tidak perlu ataupun tidak patutlah kita swastakan. Lebih-lebih lagi apabila disebutkan bahawa kosnya akan ditanggung oleh pihak penumpang itu sendiri, ya. Maknanya kalau kita dah ada dia punya sistem di mana kita akan charge bila dia beli tiket ke ataupun apa jualah yang bayar untuk visa ke apa-apa tu, maka ianya akan termasuk dalam itu kos untuk advance passenger punya screening sistem ni. Maka saya tidak nampak ada perlunya untuk usaha pengswastaan, ya. Dan dalam soal ini ianya merupakan persoalan keselamatan nyawa penumpang-penumpang yang menaiki mana-mana pesawat pada masa yang akan datang. Maka kita tidak mahu, ya, ada satu keadaan di mana perkiraan kewangan itu mengatasi perkiraan keselamatan. Dan kalau kita swastakan, kita khawatir, ya, pada ketika-ketika yang tertentu mungkin ada usaha untuk melakukan penjimatan, maka screening itu tidak dilakukan dengan 100% pada setiap ketika, kerana nak maximize keuntungan dan sebagainya oleh dia pihak swasta. Maka ianya merupakan satu perkara yang tidak boleh kita terima dan kompromi. Seharusnya persoalan keselamatan ini tak boleh kita swastakan, dan kita nak tentukan ianya satu usaha yang akan tara, ianya akan telus, ianya terperinci, dan walau apa sekali kos akhirnya, keuntungan itu bukan merupakan perkiraan yang terpenting, maka ianya perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dengan mengenakan charge yang minima, bukan untuk mendapat keuntungan tetapi pada masa yang sama menjamin keselamatan. Apa pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih, Yang Hormat. Sebenarnya saya terima kasihlah dengan dua, Yang Hormat. Ada kalanya memang banyak perkara yang baik. Dia keluar dia salam dengan Katil tu. Bukan ada kalanya Timbalan Menteri, biasanya. Itu Datuk ni betul, lagi pun benda macam ni saya tak nak lah gaduh dengan kawan ni. Dah lama sangat. Subjektif lah benda tu. Tapi bagaimanapun Yang Hormat, memang kita tidak akan berkompromi dalam sudut keselamatan negara. Penswastaan yang saya sebut di sini mungkin, saya gunakan perkataan mungkin, ya, sebab dia terlalu awal bagi saya mengata, sebab belum diputus oleh pihak kerajaan dan kementerian dan kerajaan. Kementerian mencadang dan kerajaan akan meluluskan apa sistem saja diperkenalkan, sama ada dia penswastaan lagi Yang Hormat, macam hazanah pun penswastaan juga tu. Jadi dia wholly owned by kerajaan. Jadi jangan dikelirukan dia hanya kepunyaan A, B, C, A anak, B dan sebagainya tu. Dia penswastaan ini mungkin kerajaan wholly owned dan sebagainya. Macam-macam. Jadi itu semua option yang kita lihat. Tapi walau bagaimanapun kita dah juga kaji. Terima kasih yang maklumat berhubung dengan Singapura telah memperkenalkan. Sebenarnya Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Afrika Selatan, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu pun dah melaksanakan sistem yang sama, Yang Hormat. Makna dia, kita bukanlah datang dengan benda yang unik, benda yang belum dipakai orang lain. Kita nak perkenalkan. Hanya sudut cara sistem ini, macam mana kita nak mengolah dia. Sebenarnya makan masanya panjang sikit, sebab menteri dengan saya pun masuk baru tak sampai pun 1 tahun. Daripada peringkat itulah sistem ini kita fikir dalam kementerian. Jadi Yang Hormat, kita cukup yakin bahawa semua elemen yang Yang Hormat Sahlan sebut tadi tidak mengkompromikan keselamatan negara oleh kerana nak mencari keuntungan, dan juga tidak melihat daripada sudut keuntungan, tetapi pentingnya ialah untuk keselamatan negara dan keselamatan kapal terbang, keselamatan
lapangan-lapangan terbang kita di seluruh negara itu yang kita ambil pentingkan. Jadi Yang Berhormat, insya-Allah kita akan maklumkan kepada Parlimen apabila benda ni akan dilaksanakan nanti, apa sistem ini dilaksanakan nanti. Dan Yang Berhormat, panjang sangat dah cerita soalan memperkenalkan apa sistem kita nak perkenalkan untuk keselamatan di lapangan terbang dan jaminkan supaya mereka yang masuk dalam kapal terbang itu tidak menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana yang berlaku pada MH370 itu lagi. Jadi kita telah jawab Yang Berhormat, ya. Jadi saya kembali kepada yang disoal oleh Yang Berhormat PJ Selatan. Ini banyak memang banyak benda yang relevan lah. Persoalan Yang Berhormat PJ Selatan, kadar jenayah terutama kes ragut di Seksyen 17 Taman Seri Manja dengan merujuk kes yang berlaku pada 27 bulan 3 dan mangsa telah meninggal dunia pada 30 bulan 4 2004 telah menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkannya. PJ Selatan juga membangkit kesukaran orang awam untuk membuat laporan polis walau terdapat pondok polis di kawasan berkenaan. Yang sebenarnya Yang Berhormat, kes ini masih dalam siasatan polis di bawah Seksyen 302 iaitu bunuh. Seksyen 302 dan tidak tangkapan dia hingga sekarang belum ada tangkapan yang dibuat. Dan soalan pondok polis yang disebut oleh Yang Berhormat, 2-3 perkara yang saya sebut tadi. Yang satu, tak cukup anggota. Kedua, tak terima report. Ketiga, layanan tak berapa baik. Yang Berhormat sebenarnya yang akhir itu Yang Berhormat sebut secara khusus OCPD tu. Ya. Dah lama sangat berdemat kat sana. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertamanya, pondok polis ini sebagai itu ialah tempat pertemuan, converging point. Dia bukan polis station yang sebenarnya. Ya. Bukan berfungsi sebagai pondok polis. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, sistem yang kita perkenalkan semenjak tahun 2005, saya sendiri terlibat, Yang Berhormat. Seputih dah keluar dah. Meminda undang-undang Penal Kod dan CPC 2005 untuk mengubahkan sistem yang diperkenalkan dahulu sebelum itu dalam undang-undang yang sama, bahawa polis apabila diberi maklumat berhubung dengan berlakunya satu-satu kesalahan ataupun jenayah, mesti menerima laporan tersebut, tidak kira di mana. Sama dia ada mobil, naik kereta MPV, ataupun dia naik motor jalan URB, ataupun dia berjalan bit, dia kena terima laporan daripada orang awam. Tujuan undang-undang ini dipinda, semangatnya ialah untuk mendekatkan perkhidmatan polis kepada masyarakat. Jadi kita ambil kepentingan berat soalan yang Muhammad sebut, bahawa ada kadang-kadangnya polis tidak menerima laporan berhubung. Jadi kita akan susul perkara ini, Yang Berhormat, dan terima kasih atas maklum balas yang telah Yang Berhormat sebut tadi. Yang keduanya ialah soalan rondaan MPV dan motosikal. Soalan motosikal, Yang Berhormat, sebagaimana yang telah dimaklumkan pada bajet Perdana Menteri yang lepas, bahawa kita bercadang nak mengadakan 5,000 motor untuk URB ni. URB iaitu unit rondaan bermotor ni di seluruh negara. Dan hingga sekarang ini kita dah beli 1,800, dan 1,800 ni kita dah agih ke seluruh negara. Tiap-tiap negeri dah kita agih. Memang saya mengatakan belum lagi mencukupi. Kenanya target kita ialah, sasaran kita ialah 5,000 unit. Kita hanya beli baru 1,800. Maka bajet-bajet yang dilulus oleh Dewan ini juga, Datuk Yang Ketua. Jadi dalam keadaan sedemikian, memang ada daripada sudutnya belum lagi mencukupi. Walau bagaimanapun, rondaan 24 jam ketika ini terdapat 51 motosikal yang ditempatkan di Balai Polis Sipak, Sungai Way, Balai Polis Damansara yang akan membuat rondaan secara terus selama 24 jam di kawasan tersebut.
Memandangkan kawasan tanggungjawab yang begitu luas, pihak polis tidak berupaya membuat rondaan semua kawasan di Petaling Jaya. Berkaitan Syekh Ragut, tadi Yang Hormat, polis memang mengambil berat dan mengambil tindakan berhubung dengan apa yang Berhormat sebutkan sebelum itu tadi. Dan itu dua perkara yang besar yang Berhormat bangkitkan. Saya bangkit kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Yang Berhormat sebenarnya soalan rela tu, Yang Berhormat, dia RM10 ya, Hormat. RM10 kalau saya jawab panjang-panjang pun Datuk Speaker tu kata itu token saja, tak payah. Jadi walau bagaimanapun saya ada sikit jawapan sini. Berhubung dengan tu juga kehilangan senjata yang Berhormat sebut. Memang kita tahu dia ada masuk dalam laporan audit dan sebagainya tu. Itu juga tidak ada termasuk dalam ini kerana dia soalan motor dan soalan immigration punya facial record tu di lapangan terbang. Jadi nampaknya Hormat benda-benda yang relevan semua sudah saya jawab. Mana-mana soalan yang dibangkit dua-dua yang Berhormat daripada Tanjung dan juga daripada Batu Gajah tadi, soalannya akan kita jawab secara bertulis kerana tidak ada perlu dijawab di sini oleh kerana dia bukan ada hubung kait dengan dua agenda yang telah ditetapkan oleh kertas dalam bajet ini. Sekian, Datuk. Terima kasih, Yang Hormat. Ada yang masalah ialah bahawa wang sejumlah 15,900,000